Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kaunselor Syamsul Bahrin bin Harun. Terlebih dahulu saya doakan sahabat sekalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan sentiasa dikurniakan hidayah dan taufik oleh Allah SWT. InsyaAllah, video kali ini akan menyambung perkongsian saya yang pertama, dan pada kali ini saya akan khususkan pengisiannya berkaitan dengan bagaimana kita ingin mengurus keperluan komponen fizikal. InsyaAllah, sebelum kita teruskan, kepada sahabat yang belum subscribe, saya harap dapat subscribe dan aktifkan loceng yang berbunyi serta sharekan kepada kawan-kawan supaya ramai yang mendapat manfaatnya. Kita teruskan dengan pengisian kita, iaitu bagaimana kita ingin mengurus keperluan komponen fizikal. Saya suka menegaskan dari awal, keperluan komponen fizikal perlulah kita urus mengikut keperluan fitrahnya. Maksudnya di sini secara ringkas ialah yang mencipta kita ialah Allah SWT. Jadi Allah lebih mengetahui apa yang fizikal kita perlukan. Alhamdulillah, insyaAllah apa yang Allah ingin kita penuhi sebagai keperluan fizikal kita itu semua individu boleh memenuhinya. Apakah keperluan fitrah kita? Dia punya keywords ialah yang penting keperluan itu perlu sesuai dan mencukupi. Jadi yang pertama, kita perlukan minuman dan makanan. Minuman dan makanan itu perlu sesuai dan mencukupi. Contoh, kita perlu minum bukan air yang mungkin mahal, tapi yang murah saja. Air, kalau bahasa mudahnya, air yang jernih itu, air jarang. Lebih banyak air seperti itu. Kemudian kita perlukan makanan yang berzat, yang seimbang, dan lebih penting makanan itu halal dan suci. Kemudian kita perlukan apa lagi? Kita perlukan pengudaraan yang segar, yang bersih. Jadi sama-samalah kita menjaga udara di sekitar kita, terutamanya dalam rumah kita. Jangan ada bentuk-bentuk asap yang tidak diperlukan. Kalau asap daripada dapur itu tak apalah, tapi ada asap yang sebenarnya kita tak perlu. Dan ketiga, kita perlukan riyadhah yang konsisten dan sesuai mengikut keupayaan kita. Berjalan pun tak apa, tapi lakukan secara konsisten. Paling tidak pagi atau petang. Jangan sampai tak ada aktiviti riyadhah. Ataupun dalam rumah boleh kita buat senaman-senaman ringan. Dan yang keempat, kita perlu rehat. Setiap kali selepas kita menyelesaikan tugasan kita, terutama tugasan yang berat-berat, kita perlu ambil masa untuk rehat. Dia senang saja tuan-tuan. Ibaratnya kalau macam kita pegang gelas, tak letak-letak, lama-lama saraf kita, otot kita akan jadi tegang. Senang saja kita letak, kemudian dah hilang ketegangan pada otot itu, kita ambil balik. Begitu juga bila tegang otot tu ataupun saraf kita dah rasa sakit, kita letak balik. Jadi jangan terus je. Dan yang kelima, kita perlu tidur yang mencukupi. Macam dah dewasa ni, mungkin kita tak perlu pun lebih daripada 8 jam. Kita dapat 6 jam pun alhamdulillah. Okey tuan-tuan, itu secara ringkas. Tapi kekuatan fizikal manusia sebenarnya tak perlu setanding ataupun sekuat fizikal haiwan. Dan memang Allah jadikan kekuatan fizikal ini sebenarnya lebih untuk haiwan. Manusia tak perlu sampai boleh angkat sebuah kereta, tak perlu sampai boleh mungkin tombangkan sepohon pokok dengan menolak, tak perlu. Itu sebenarnya Allah jadikan untuk kekuatan haiwan. Jadi apa yang malangnya tuan-tuan, kalau kita keliru sehingga kita membangunkan fizikal kita seolah-olah kita nak berlari lebih pantas daripada harimau, seolah-olah kita nak berenang dan menyelam lebih hebat daripada ikan, seolah-olah kita nak terbang lebih hebat daripada burung. Tidak tuan-tuan, tidak begitu.
kita hanya perlu uruskan fizikal kita, penuhi keperluan dia yang saya sebut tadi, supaya kita sihat, selamat dan semua fizikal boleh berfungsi. Dan kita nak fizikal kita ni berfungsi sebagai satu pasukan tentera yang baik dan yang akan mengarah dia komponen kita yang 3 lagi, iaitu kita ada komponen intelektual, kita ada komponen emosi, komponen spiritual. Yang ketiga-tiga itu duduk bawah kategori komponen rohani kita. Dan insya-Allah kalau kita dapat bangunkan juga 3 komponen rohani ini dengan baik, insya-Allah fizikal kita ni sihat, selamat dan berfungsi dengan baik sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Itu yang kita nak, tuan. Jangan sampai kita keliru, kita berhenti di sini, iaitu kita hanya isi keperluan fizikal dengan sempurna, dengan konsisten, tapi kita abaikan 3 lagi keperluan tu. Maka kita seolah-olah telah menguruskan diri kita, minta maaf saya menyebutnya, seperti seekor haiwan. Jadi tuan-tuan, tunggu video yang seterusnya. Saya akan huraikan tentang bagaimana kita mengurus keperluan intelektual, emosi dan spiritual supaya 3 ini dapat menjadi penasihat, dapat menjadi raja yang baik yang mengarahkan fizikal kita kepada kebaikan. Hingga di sini saja kali ini. InsyaAllah kita berjumpa pada video yang akan datang. Dan sekali lagi jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng yang berbunyi dan share kepada kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.